Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar. Okey, terutamanya pelajar-pelajar tingkatan 1 Mahat Abbasiyah lah. Okey, baik. So untuk video ni kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu subjek sejarah. Okey, tingkatan 1 kita sambung. Okey, untuk topik 1.5 penyelidikan dalam sejarah. Dan yang kedua tajuk 1.6 tafsiran dalam sejarah. Baik. Okey. So pelajar-pelajar yang mana nak bersedia dengan buku teks, okey, silakan boleh pause kejap video ni. Sediakanlah. Okey, lebih baiklah. Okey, sebagai persediaan dan rujukan insya-Allah. Baik, kita akan mula. Baik, yang pertama, okey, kita masuk topik kita yang pertama iaitu penyelidikan dalam sejarah. Okey, sejarah ni pun perlu diselidik, perlu dibuat kajian. So kita dalam satu perkara-perkara sejarah kita kena buat kajian lah. Okey, kita nak menunjukkan bahawa peristiwa yang berlaku tu memang betul-betul berlaku. Okey, bukannya cerita palsu, bukannya cerita yang direka-reka. Okey, ia cerita betul. So macam mana kita nak tahu betul atau tak betul? Kita kena selidik lah. Okey, kita kena buat kajian. Okey, untuk kita buat kajian ada beberapa cara yang kita boleh gunakan. Okey, so kita akan tengok satu-satu dalam subtopik yang ni. Baik, cara pertama iaitu kaedah bertulis. Okey, ataupun kaedah bertulis ni maksud dia adalah kajian pada sumber yang dipahat atau tulis. Okey, bukannya kita yang tulis. Okey, kita merujuk, okey, kita mengkaji, kita baca pada sumber yang dipahat atau ditulis. Yang dipahat ni kenapa sebut dipahat? Mungkin ada yang tulis dekat atas kayu, okey, yang bertulis diukir di dinding gua. Okey, kalau ditulis ni ditulis atas kertas lah. Okey, dalam buku, dalam diary, jurnal dan lain-lain. Okey, itu adalah kajian pada sumber yang ditulis, iaitu kaedah bertulis. Okey, so ini kita tonton satu video. Batu bersurat ni dah jadi macam satu ikon wajib di Terengganu. Awak-awak, inilah dia rupa sebenar batu bersurat. Tapi hak ada di Kuala Berang ni replika aja. Cuma nak kabur replika ni simbolik kepada penemuan batu bersurat di Kampung Buluh, Kuala Berang. Tapi batu tu jumpa bukan kat tapak ni. Dia jumpa dekat sungai belakang ni. Tak jauh pun, dekat je. Dan batu bersurat betul tu dia ada di Museum Negeri Terengganu. Batu bersurat Terengganu ni dianggapkan berusia lebih dari 700 tahun. Dan di batu bersurat ni adanya tulisan Jawi. Hak dikatakan tulisan Jawi pertama ditemui di Malaysia. Bukti dan teks pada batu mengesahkan agama Islam sudah bertapak dan menjadi anutan masyarakat dan pemerintah di Terengganu sejak sekian lama, iaitu pada tahun 1303 Masihi dulu. Catatan pada batu bersurat ni berkait pasal agama dan undang-undang Islam, dan disebut Islam sebagai agama rasmi dan hukum-hukum Islam berkait pasal maksiat dan segala kemungkaran. Dengan catatan ni terbuktilah lama dah kedatangan agama Islam di Terengganu Darul. Okey, itu saja. Okey. Simpul, apa yang kita boleh simpulkan? Okey, yang kita simpulkan, okey. Batu bersurat Terengganu, okey, sangat terkenal, mesti ada yang tahu. Okey, batu bersurat Terengganu merupakan satu contoh. Okey, satu contoh bahan bertulis. Okey, bahan kaedah bertulis yang digunakan untuk mengkaji sejarah. Okey, yang mana kita tengok batu tu, okey, terukir, okey, tulisan-tulisan. Okay, tulisan bahasa Melayu lah, iaitu tulisan Jawi, yang mana ia telah membuktikan bahawa Islam telah sampai ke negeri Terengganu, okay, pada tahun sekian-sekian, okay, macam disebut dalam video tadi, tahun 1300 kan. So maksudnya, okay, batu bersurat ni adalah dikatakan sebagai artifak, okay, sebagai bukti bahawa Islam telah sampai ke negeri Terengganu, okay, pada tahun 1303. Okay, inilah dia yang menjadi bukti. Okey, inilah dia yang akan menjadi bukti bahawa perkara tersebut benar-benar berlaku, iaitu Islam telah sampai ke negeri Terengganu. Okey, bukti dia apa? Okey, sebab dalam kandungan batu tu, tulisan di batu bersurat tu, okey, ada tulis pasal undang-undang syariah dan pelaksanaan syariah, okey, undang-undang syariah Islam di Terengganu. Okey, ni contoh dia, salah satu rujukan untuk kaedah bertulis. Batu bersurat ni dah jadi macam satu ikon wajib di Terengganu. Awak-awak, inilah dia rupa. Okey, contoh lain. Okey, dinding gua, okay, kulit kayu, diary dan ada juga
file. Contoh bawah tu okey ada di dinding bangunan, okey ada tulisan lah, ni simbol-simbol, okey, tapi itu adalah contoh tulisan. Okey, tulisan ni digunakan oleh tamadun Mesir purba. Kemudian ada daripada fail kerajaan, okey, bawah tu ada perjanjian, okey, perjanjian kemerdekaan. Kemudian yang belah kanan sekali tu adalah perjanjian Pangkor. Okey, ni sebelum zaman ni lagi ya, zaman British mula-mula okey menjajah Perak. Okey, proses cara macam mana kita nak mengkaji sejarah melalui bertulis. Yang pertama kita mengenal pasti sumber. Okey, kita tengok sumber. Okey, kita jumpa surat. Okey, surat tu datang dari mana? Ada tarikh ke tak? Jumpa dekat mana? Kita kena pasti dan kita sahkan. Kita selidik, kita sahkan. Okey, sumber ni adalah yang asli, yang betul, yang bukan palsu. Kemudian kita kumpulkan, okey, kita cerita contoh kemerdekaan Malaysia. Okey, kita kumpulkan banyak-banyak lah, okey, sumber bertulis yang banyak, kita kumpul. Kemudian kita gunakan peralatan. Okey, biasanya guna peralatan kita nak tengoklah sama ada dokumen tu, okey, kertas tu original atau tak, atau macam tulisan dekat batu tu original ataupun tak, memang batu ni daripada zaman dulu ataupun orang yang zaman sekarang buat untuk menipu. Kemudian last sekali barulah menganalisis daripada isi kandungan tulisan tu, baru kita buat analisis dan buat kesimpulan tentang sesuatu perkara sejarah tersebut. Baik, kaedah yang kedua, kaedah lisan. Okey, kaedah lisan. Okey, maksudnya lisan ni melalui kata-kata. Okey, sebenarnya ada 3. Okey, saya hanya sebut temu bual saja. Okey, kita interview lah, senang cerita interview orang. Okey, contoh lain adalah ucapan. Okey, kita dengar ucapan orang tu, dan juga kalau kita tengok rancangan-rancangan dokumentari di televisyen. Okey, juga ada kaedah, adalah kaedah lisan. Okey, contoh kaedah lisan. Okey, kita boleh tengok video ni. Diarahkan untuk pergi mencari dan memusnahkan musuh di Sarawak, dan maklumat dijangka 8 ke 15 orang ke 20 orang, saya tak berapa ingat lah tu, mungkin dalam anggota komunis. Dia ni RPKDS, dia ni yang tak mau dia selepas konfrontasi punya grup ni lah. Saya bual-bual dengan 3 orang ni, lepas minum teh tarik, buat teh tarik dalam hutan, 1 mak tu share 3 orang pelan-pelan dalam hutan. Tiba-tiba saya dengar bunyi penggerakan anggota berjalan melanggar nama rumput daun kering. Jadi saya ingat, saya cekak senjata, tak banyak cerita, saya ambil sambil berdiri, taruh kat pinggang, saya tembak lah, pop macam tu. Tapi Masya Allah, saya tembak 3 magazine, senjata elok. Jadi semua yang mati berapa? Semua yang mati 7 orang. Semua mati depan. Semua mati depan dan bertindih-tindih. Seolah-olah macam kita longgokkan dia. Okey, dengar tak video tadi? Okey, tu contoh. Okey, salah satu kita kata aktiviti temu bual lah untuk mengkaji pasal sejarah. Okey, yang mana Pak Cik ni adalah seorang pesara tentera, bekas tentera. Okey, yang pernah bertugas melawan komunis di Sarawak. Okey, dan dia ceritakan pengalaman dia sendiri melawan komunis di dalam hutan. Okey, orang sumber. Okey, Pak Cik ni kita panggil sebagai orang sumber. Okey, apa dia orang sumber? Orang yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Okey, Pak Cik tu cerita pengalaman dia sendiri berhadapan dengan komunis. So ada proses dia, untuk temu bual. Mula-mula kita kena buat persediaan. Kita set soalan nak tanya pasal apa, tajuk dia pasal apa, siapa yang kita nak temu bual, kemudian kita rakamkan, jumpa orang tu, rakam, kemudian baru kita proses. Yang ketiga tu proses lah, kita nak edit ke, kita nak pendekkan video. Biasa kan rakaman temu bual kan panjang-panjang. So proses tu maksudnya dia nak potong sana potong sini, buatlah video kan pendek ataupun dalam bentuk dokumentari. Itu adalah kaedah yang kedua, iaitu kaedah lisan. Baik, kaedah yang ketiga, kaedah yang paling menarik sekali, kaedah arkeologi. Kita panggil sebagai kaedah arkeologi, iaitu kaedah secara saintifik lah untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Kita hanya jumpa bahan, kita jumpa artifak sahaja. So macam mana kita nak kaji? Kita tak dapat sumber apa-apa, orang tak tahu cerita. Biasanya melibatkan kisah sejarah zaman dulu-dulu, zaman beribu-ribu tahun dulu, cerita zaman dinosaur,
Okey, cerita zaman batu, okey, dan lain-lain. Okey, kita tengok contoh okey, video lepas ni kita akan tengok contoh okey cara proses arkeologi ni dilaksanakan. And primarily focusing on James Fort, which we found. We didn't know we would, but we did. And Okey, yang it's pertama generated over aktiviti menggali lah, cari gali. Okey, jumpa tapak bersejarah yang mempunyai artifak. Okey, proses menggali akan dilaksanakan dan dikutip lah. Okey, segala barang-barang artifak yang dijumpai akan diambil dan dibawa ke makmal untuk diteruskan kajian dia. 1 million artifacts. Okey, kemudian dibawa ke makmal. Okey, apa yang dia buat kat sini adalah dia cuci barang tu. Okey, macam ni contoh barang logam. Okey, dia cuci daripada tanah-tanah, okey, karat-karat. Okey, dia ada menggunakan mesin yang khas lah untuk buat benda tu. Okey, kemudian yang seterusnya yang ini dia mengkatalogkan. And right now I just cataloged a fragment of Okey, dia sebut. Okey, mengkatalog. Mengkatalog tu maksudnya segala cebisan barang, artifak yang dia jumpa, dia akan katalogkan. Maksudnya dia akan rekodkan masuk dalam buku ataupun masuk dalam komputer untuk rujukan. Okey, barang ni barang mana satu. Okey, diperbuat daripada apa? Jumpa bila. Okey, akan direkodkan semua maklumat lah berkaitan dengan benda tu. Okey, berat berapa, saiz berapa, untuk rujukan pada masa akan datang. Okey, itu adalah tujuan pengkatalog. Dia mengelaskan barangan-barangan yang dijumpai semasa korek tu lah. Kemudian ni proses seterusnya sama juga. Okey, dia membuang benda-benda asing yang ada pada artifak yang dijumpai. Okey, dia jumpa karat ataupun besi-besi yang melekat, dia akan buang. Ni guna tangan sajalah. Okey, ni guna tangan saja. Kemudian ini adalah melabelkan. Okey, dia tulis bagi setiap cebisan barang yang dijumpai. Okey, dia akan tulis. Okay, dia akan tulis menggunakan dakwat untuk rekod lah. Okey, cebisan ni tarikh jumpa ke, okey, direkod, dilabelkan, dinomborkan supaya nanti bila kumpul artifak banyak-banyak yang pecah-pecah tu, dia takkan rosak. Okey, bila jumpa banyak-banyak ni cebisan ni, ada kala dia akan cuba untuk mengembalikan, okey, mencantum semula menjadi bentuk asal dia. Itu adalah antara kerja-kerja dia yang berlaku di makmal. Okey, jadi pekerja-pekerja di makmal sejarah ni, makmal arkeologi ni kita panggil sebagai curator. Okey, kamu boleh Google curator, K-U-R-A-T-O-R, curator. Okey, itu dia. Okey, ni adalah dia ni. Okey, yang ni adalah tugas dia untuk melabelkan lah. Okey, dia melabelkan artifak, okey, cebisan artifak yang ditemui. Okey, sama juga kita ulang. Okey, pemunggahan. Okey, pemunggahan tu maksudnya dia ambil barang daripada tapak, bawa ke makmal, kemudian dibersihkan daripada tanah, daripada karat-karat dan juga bahan lain lah yang melekat. Okey, pengkatalogan, okey, dia katalogkan, okey, masuk data dalam buku, dalam komputer, dan last kali dia analisis. Analisis dia akan guna barangan di makmal yang lebih moden lah. Okey, dia nak kenal pasti. Okey, diperbuat daripada bahan apa, besi apa, tahun bila benda tu dibuat. Okey, ada tak kesan-kesan lain yang ada kat situ. Okey, dia guna analisis di makmal. Baik, tamat sudah 1.5. Okey, tajuk 1.5 iaitu pengkajian dalam sejarah. Okey, bahagian seterusnya adalah 1.6, tafsiran dalam sejarah. Okey, tafsiran dalam sejarah. Okey, apa dia tafsir? Okey, tafsiran dalam sejarah maksudnya macam tafsir Al-Quran lah. Okey, menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, dia dapat fakta sejarah, kemudian dia nak terangkan, dia nak ulas. Okey, apa dia berkenaan dengan sumber-sumber sejarah tersebut. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, dalam banyak-banyak orang yang mengkaji sejarah, dia akan wujud perbezaan pendapat. Okey, orang ni kata ni lain. Okey, orang ni kata sumber dia lain. Kenapa berbeza? Yang pertama ada 4 faktor, iaitu yang pertama pemilihan sumber yang pelbagai. Maksudnya sumber banyak. Orang ni dia kata A sebab dia jumpa sumber A. Orang ni dia cakap B sebab dia jumpa sumber B. Okey, yang kedua perbezaan pandangan dan perbezaan ideologi. Okey, contoh macam kita mengkaji tentang sejarah Melayu, pandangan kita lain. Okey, tapi kalau orang putih, orang Inggeris, okey, dia kaji pasal sejarah Melayu, okey, dia mungkin ada pendapat yang
berbeza sebab dia pandangan, sebab dia orang bukan Melayu kan, orang Inggeris. So akan berbeza. Sama juga ideologi dan tujuan penuh lisan. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, kenal siapa? Okey, beliau, gambar tu adalah gambar Tok Janggut. Okey, kenal tak siapakah beliau? Okey, dia lahir pada 1853 dan meninggal pada 1915. Siapakah beliau? Okey, beliau adalah tokoh kemerdekaan ataupun tokoh yang menentang penjajah British di negeri Kelantan. So, kita nak tengok. Okey, sejarawan British. Okey, sejarawan British dia kata Tok Janggut ialah seorang penganas, dan mengganggu ketenteraman negeri. Tetapi sejarawan Malaysia dah kata Tok Janggut ni seorang pejuang kemerdekaan negeri Kelantan. Okey, kenapa ada beza? Kenapa ada beza? Kita rujuk balik slide belakang antara empat ni. Okey, kenapa berbeza pandangan? Okey, sejarawan Barat dan juga sejarawan Malaysia. Ya, betul. Okey, yang kedua tu kan, perbezaan pandangan. Okey, kita pandang sebagai orang Malaysia, sejarawan Malaysia pandang sebagai orang Malaysia, Tok Janggut ni adalah menentang penjajah. Okey, orang British, orang Barat datang ke tanah Melayu menjajah. Menjajah ni buat benda jahat lah. So, orang Malaysia kata, Tok Janggut adalah pejuang yang menentang penjajah, maksudnya dia pejuang kemerdekaan. Kalau sejarawan British, okey, dia kata sebab masa tu dia orang yang menakluk negeri di Malaysia, di tanah Melayu, termasuklah Kelantan. Dia tengok Tok Janggut ni macam melawan dia orang. So dia sebut sebagai Tok Janggut tu sebagai pengganas. Itulah, okey, sebab itulah berbeza. So yang mana yang betul? Cuba kamu fikir. Yang mana yang betul? Okey. Yang mana betul salah, itu pun sama juga, bergantung pada diri kita. Kalau kita adalah orang Malaysia, kita akan nampak bahawa Tok Janggut ni akan seorang pejuang kemerdekaan, menentang penjajah. Manakala kalau anda orang British, dah tentu kamu pun akan kata Tok Janggut ni adalah pengganas, sebab dia berperang dengan pihak British, pada masa itu. Itu sahaja. Tamatlah sudah. Pelajaran kita, video untuk hari ini. So, pada pelajar-pelajar, sila buat latihan dalam modul buku aktiviti mesra digital. Buku kuning kamu. Muka surat 6, 7 dan 8. Untuk soalan, ada satu soalan tu, saya akan bagi pilihan jawapan nanti, pada waktu yang lain. Saya tak silap, saya latihan muka surat 7. Saya terlupa nak bawa buku tu. Saya rasa muka surat 7 yang ada soalan isi tempat kosong tu kan. Yang tu akan ada pilihan jawapan, saya akan bagi pada lain waktu lah, mungkin malam karang ke. So selesaikan dulu latihan muka surat 6 dan 8. Itu sahaja untuk video pengajaran pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam kelas minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.